Berpuasalah kita, berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Harap tuan-tuan dan puan-puan semua berpuasa seperti bulan Ramadan yang indah ini. Bye-bye. Andaiku tiada, andaiku pejam mata, biarpun abadi kenangan yang setia ini. Berjuta batu jauhnya, surau-surau, surat-surat, akan ku nantikan segalanya. Surat-surat. Kedai makan apa pakailah Food Panda, semua kedai pun ada. Lain kedai saya tak tahulah apa Ustaz duk mana dah Ustaz ni? Ustaz duk mana dah? Tak larat dah. Tak raya dah Ustaz ni. Jauh. Semakin jauh. Kata orang, bulan puasa, bulan Ramadan ada menu istimewa dekat kampung ni. Kampung Sungai Pasu. Dia orang ada jual pecel yang istimewa sekali. Baiklah korang datang ke Kampung Sungai Pasu untuk mendapatkan pecel yang teristimewa. Program. Kita sekarang berada di Masjid Tanjung Putus. Bukit Pampung. Masjid Bukit Pampung, Kampung Tanjung Putus. Di sini lokasinya. Katanya banyak kuih-kuih menarik dan juga awet-awet pun menarik sikit. Bukit Pampung. Sini jap. Macam mana? Asal? Ya. Sini ada tong. Kau jumpa Syari hari ni. Syari tak masuk. Dia dekat apa? Lepas. Saya. Syari ya? Hantar kat Syari. Hantar kat Syari. Awak akan menyesal. Okey Syari. Awak tak puasa. Tak puasa je? Mana Ustaz ni? Kereta ada ni. Duk mana Ustaz ni? Makan tembikar apa? Tembikar makannya. Abang tu Ustaz belum puasa. Oi, dari Jawa Segon. Sejuk. Ramai sini? Mana? Satu, dua, nyok. Satu, nyok. Satu, tok. 1, 2, 3. Okey, beres. Semayang pun di masjid. Buka puasa di masjid. Tapi tak larat aku kalau keluar siang. Kalau bawa kereta tak berjalan, tak keluar rumah tak apa. Malam maya masjid mana malam? Malam maya masjid ni. Berapa hari tu masjid? Berapa masjid? Sah. Dia tak angkat. YB kena mari juga. Takkan nak tahu rumah YB tak ada. Dia tak YB. Mungkin. Dia nyanyi Ramadan, guys. Ya, bagi kita. Ada yang biar modern kat di sungai. Selamat datang kami ucapkan. Semoga diiringi restu ilahi. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan agenda seterusnya. Kali itu dengan sukacitanya saya menjemput Ustaz Abdul Basit bin Haji Muhammad Mukhtar merangkap ikon anti dadah daerah Raub untuk memberi tazkirah
Iya Ramadan bertajuk Ramadan Diraih Keluarga Disantuni. Dengan ini Mazis mempersilakan. Saya khabar gini awak kena pakai baju hitam. Apa-apa hal awak jadi Tok Bomo. Tok Bomo kena pakai baju hitam. Jadi cikgu kilat kita ataupun sekarang ni lebih aktif sebagai hero kebersihan daerah Raub yang banyak membantu membersihkan kawasan-kawasan di Raub. Bersama dengan saya juga pada hari ini rakan-rakan daripada Majlis Antero. Mizi ni orang sini lah tapi dia selalu ini. Kalau Rabbani dia sebut ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kalau minum air sikit tadi dia lagi sedap sikit. Tapi tak dapat dia minum air. Ramadan menjelma lagi, menghimpun rahmat dan maghfirah. Benda ni bertambah keberkatannya dengan amal ibadah, diri tunduk keinsafan dan rasa berdosa. Bila bulan Ramadan kita ada perasaan untuk mengisafi muhasabah diri. Hari ni kita bersama dengan rakan-rakan klien kita, keluarga kita ini, kita nak timbulkan muhasabah sebenarnya. Ini pertemuan kita ni, perjumpaan ikon ADK daerah. Banyak lagi penceramah lain hebat. Tapi mengapa ADK kena ambil ikon juga? Supaya nak cerita pada rakan-rakan klien kita. Hari ni bulan Ramadan ini adalah bulan untuk muhasabah sebenarnya. Bulan untuk kita mendidik diri kita, merubah diri kita daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Malah kalau dah lebih baik lagi pada bulan Ramadan akan datang. Satu lagi lagu tadi dipasang dah lagu tadi. Boleh lagi satu lagu. Satu lagi. Lagu yang biasa kita dengar, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kadang-kadang terbalik, marhaban tiba, Ramadan ya. Kan kadang terbalik, marhaban ya Ramadan. Orang bila sampai bulan Ramadan ni semua akan menantikan. Malah Rasulullah SAW sendiri bila nak masuk bulan Rejab, bukan Ramadan lagi. Rejab ni bulan yang ketiga sebelum Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Muharram, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab ni bulan yang ketujuh. Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan yang ke-6, yang ke-7 tu Nabi dah tunggu dah bulan Ramadan. Punya semangatnya Nabi nak meraihkan Ramadan dengan para sahabat. Malah bila masuk je bulan Rejab, Nabi dah ajar pada kita. Bacalah doa, Allahumma barik lana. Benda sambungan ni. Fima rozak tanah je kerti. Hak lain tak kerti. Saya pada doa makan je. Memanglah kita kerja melantak je. Orang Malaysia ni kerja melantak je. Allahumma barik lana fima rozak tanah. Itu je kerti sambung. Hak lain tak kerti. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi kata. Nabi ajar kita doa. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada aku pada bulan Rejab lagi. Sya'bannya dan wa balighna Ramadan. Ini penting. Dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Maknanya rindu betul pada bulan Ramadan ni. Nak tunggu sangat sampai bulan Ramadan. Memang rasa lebih lain, berbezalah dengan bulan-bulan yang lain. Kehebatan bulan Ramadan ni. Bila bulan Ramadan, maka Nabi pun dah meraihkan daripada awal lagi. Sambut daripada bulan Rejab lagi. Apa yang Nabi buat, Nabi latih untuk berpuasa daripada bulan Rejab lagi. Sampaikan ada tahap orang zaman dulu, dia puasa daripada bulan Rejab. Saya pernah ingat mak saya dulu, wan saya dulu, dia puasa daripada Rejab, Syaban sampai Ramadan. 3 bulan puasa orang dulu. Punyalah semangat nak sambut Ramadan. Hebat Kita pun kena macam tu juga. Kita pun bila nak masuk Ramadan, kita kena latih diri kita ni. Latih diri kita berpuasa, kemudian banyakkan amalan, tingkatkan amalan kita, banyakkan bertaubat, dan banyakkan untuk kita mengajar diri kita supaya kurangkan makan. Bermula Rejab lagi sepatutnya. Rejab siapa? Ini
Esok puasa weh. Malam ni kita melantak. Kambing golek lah apalah. Itu tak boleh nak makan siang dah. Hari tu hari Syakban last tu dia bantai betul-betul. Sebenarnya Nabi suruh kita slow down dah. Macam orang bawa kereta lah. Ataupun orang bawa kereta bang. Bila nak sampai landing tu turun slow landing. Ini awak kan wah terus naik ke atas. Makin tinggi lagi naik ke atas. Makin bahaya lagi makan. Patutnya kita dah ajar dah perut kita supaya kita makan ala kadar dah sebab nak sampai kepada bulan Ramadan. Malah Nabi pada bulan Rejab Syakban perbanyakkan puasa. Kita ni kurangkan puasa bulan Rejab dengan Syakban. Patut kita kebanyakan puasa. Biasakan dengan qiyamul lail Nabi ajar. Kalau dah masuk bulan Rejab dan Syakban kena biasakan dengan qiyamul lail. Kerana nanti bulan Ramadan Nabi tak berhenti, non stop. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk cari Lailatul Qadar. Kita cari 10 malam terakhir je. Nabi daripada awal lagi Nabi start untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ramadan ini satu bulan yang mana Allah perintahkan kita untuk berhenti makan seketika pada waktu siang. Makan saja kita ni daripada setahun tu makan je tak berhenti-berhenti kan. Perut kita kalau jadi enjin tu punya habis orang kata tu poket dah habis dah. Jahanam dah. Enjin kita ni bahan di macam-macam benda ada dalam perut kita. Jadi bila bulan puasa ni perut kita jadi lapang sikit, kurang dah makan. Bulan Ramadan ini bila sampai pada bulan Ramadan maka wajiblah kepada kita untuk berpuasa. Kerana apa? Ada perintah daripada Allah turun pada tahun kedua hijrah. Nabi dah berhijrah ke Madinah. Dalam tahun yang kedua itu apabila sahabat-sahabat dah mula belajar ataupun mula memperkukuhkan keimanannya, pada ketika di Mekah Nabi menyampaikan dakwah. Dakwah di Mekah lebih kepada meningkatkan akidah. Tetapi bila sampai di Madinah, Allah punya perintah lebih kepada meningkatkan amalan, ibadah. Antaranya ibadah yang ada iaitu ibadah puasa. Kita tahu Isra Mi'raj hari itu pun 27 Rejab itu pun dah ramai ustaz cerita dah. Iaitu Nabi dapat perintah solat pun di penghujung-hujung duduk di Mekah dah sebelum nak berhijrah ke Madinah. Okay. Bermakna perintah ibadat ini Allah berikan ketika Nabi dah berada di Madinah. Ketika di Mekah Nabi berdakwah selama 13 tahun. Apa Nabi buat? Memperkukuhkan keimanan. Antaranya Nabi memperkukuhkan keimanan, Allah turunkan wahyu-wahyu berkaitan dengan iman. Antaranya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun surah-surah yang pendek itu untuk memperkukuhkan keimanan. Kemudian bila berhijrah ke Madinah, maka Allah turunkan perintah-perintah hukum. Antaranya iaitu puasa inilah, syariat untuk berpuasa. Iaitu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Tengok cantik ayat Allah. Kita orang zaman sekarang, aki kita, wang kita dulu puasa. Kita kena puasa macam orang terdahulu. Kalau zaman Nabi siapa berpuasa? Zaman sebelum Nabi pun berpuasa juga. Jadi Nabi kena ingat bahawa zaman sebelum Nabi pun ada zaman orang berpuasa juga, mengamalkan puasa. Jadi puasalah sebagaimana orang zaman dahulu. Namin qablikum la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ramadan ini, puasa ini memang melatih diri kita untuk jadi orang takwa. Bertakwa ni lebih sedikit daripada orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin ni tinggi. Muslim ni ramai tuan-tuan, ramai muslim. Orang Islam ni ramai, semua Islam. Apa syarat Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar kat mana? Belajar dengan mak dengan abah kita. Belajar kat mana? Belajar kat sekolah. Ustaz Ustazah ajar di sekolah. Maka kita buat Islam lah kita. Tetapi adakah kita mukmin, orang beriman? Belum tentu.
Kerana orang beriman, dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya, berzina. Tak boleh. Orang beriman. Tapi orang Islam aman. Yang duduk bersama dengan isteri orang pun ada. Yang duduk bersama dengan kekasih yang belum dikahwini pun ada. Ini orang Islam. Tapi belum mukmin. Kerana tidak mengikut perintah Allah yang benar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah melakukan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kita nak capai kepada orang mukmin kita ni. Kita tak nak jadi orang muslim je. Ramai orang Islam, saya Islam, semayang tak semayang. Islam, puasa tak puasa, kan? Tak puasa. Bangga pula tak puasa, tapi Islam. Itu orang muslim saja, belum mukmin. Orang mukmin ini dia berpuasa. Dia tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Orang mukmin. Tetapi Allah suruh kita jadi muttaqin, lagi tinggi rupanya. Muttaqin ni apa? Muttaqin ini orang yang takut pada perintah Allah, takut pada azab Allah, takut kepada siksaan Allah dan juga takut kepada siksaan api neraka dan juga azab kubur. Ini orang muttaqin. Payah nak dapat tuan-tuan. Ya. Muttaqin payah. Orang je orang takwa ni. Orang muslim, mukmin boleh lagi. Semayang. Tak tinggal waktu, 5 waktu. Puasa 30 hari puasa. Quran baca. Nak jadi orang bertakwa yang takut belum tentu. Tengok gambar kat TikTok orang joget, sedap pula orang joget ni. Tu tak jadi orang muttaqin lagi sebab tak takut. Kalau orang takut, tengok ni, ya Allah. Sekarang orang azab aku ni, ya Allah. Campur aku nak api neraka kan. Tu orang muttaqin. Dia ingat pada Allah terus. Nampak je benda hak yang tak molek, dia ingat pada Allah terus. Orang muttaqin, payah lagi kita nak sampai. Tetapi kita, Allah dah didik kita melalui puasa ni. Kerana ayat Allah, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Takut pada Allah, ingat pada Allah. Kerana apa? Bila berpuasa kita kena ingat. Bila berpuasa, apa yang paling lemah dalam diri kita? Yang paling lemah dalam diri kita adalah nafsu yang paling lemah. Tuan-tuan, masuk Allah jadikan nafsu dulu sebelum dimasuk ke dalam badan kita ni, badan manusia ni. Nafsu ni degil. Dia bapak segala degilnya. Suruh mengaku Allah pun dia tak mengaku Allah Tuhan. Dia tak mengaku Allah tu Tuhan. Nafsu ni jahat main. Nafsu kita ni. Nafsu ni. Nafsu ni macam-macam jenis nafsu ada. Nafsu amarah ada, nafsu syahwat ada, macam-macam nafsu ada. Nafsu mutabak ada kan, nafsu bazar madai ada, nafsu bazar raya ada, macam-macam nafsu ada dalam diri kita. Nafsu ni bagaimana nak dilemahkan? Allah masa menjadikan nafsu ketika sebelum dimasukkan dalam badan manusia, nafsu ini dipaksa, ditanya, wahai nafsu, siapakah aku? Man ana? Dia kata tak tahu. Aku tak tahu, dia kata. Aku tak tahu, aku tak kenal kau siapa. Nafsu. Degil nafsu ni. Sebab dia masa tu dia kuat. Dia hebat. Dia kuat. Allah jadikan dia kuat nafsu ni. Dia kuat. Jadi Allah lemahkan dia. Apa cara nak lemahkan nafsu? Rupa-rupanya Allah lemahkan nafsu dengan berpuasa. Laparkan nafsu ni. Tak makan dia. Bila tak makan rupa-rupanya, barulah dia kenal Allah. Kita lah baru kenal Tuhan. Baru ni lah nak semayang, baru ni lah nak tarawih, baru dah kena masjid. Kita lah. Sebab kita nafsu dah tak ada. Nafsu dah tak ada dalam badan kita ni. Nafsu ni bila dia lemah, bila Allah tanya, man ana, siapakah aku? Barulah jawab, anta rabbi, Allah. Barulah nafsu mengaku, anta rabbi. Kenapa dia lapar? Dia dah lapar. Nafsu. Nafsu dia kuat makan. Nafsu ni manusia ni. Yang betul pun. Sebab itu restoran boleh hidup. Macam-macam jenis restoran dia. Pizza 2-3 pizza ada. Kan? Pizza Hut ada, Domino Pizza ada, Sapino Pizza ada. Pizza je. Oden lagi. Macam-macam jenis lah makanan. Boleh manusia makan macam-macam. Kerana kita ada nafsu. Nafsu ni kita kena lemahkan dengan puasa. Sebab tu Nabi didik para sahabat untuk berpuasa. Supaya para sahabat ni ada ketahanan dalam badan. Ingatlah kita bahawa satu peristiwa dalam bulan Ramadan yang paling kita ingat iaitu
Rasulullah berperang bersama para sahabat dalam perang Badar. Dalam keadaan perang Badar yang cukup panas dalam terik matahari, sahabat boleh berjaya menewaskan para musuh 313 umat Islam lawan dengan 1000 orang musyrikin. Boleh menang orang Islam kerana apa? Kita ada kekuatan. Rupanya bila nafsu ini lemah, kita ada kekuatan dalaman yang lebih tinggi rupanya. Inilah kehebatan manusia yang ada kekuatan. Ramadan ini merupakan bulan dipanggil sebagai penghulu segala bulan, ataupun kita panggil sebagai Sayyidus Syuhur. Hulu ni macam-macam hulu. Hulu mungkin dong, hulu mungkin hulu dong ada. Hari ada penghulu, ada hari Jumaat penghulu. Surah ada penghulu kat surah Yasin orang kata penghulu. Para nabi pun ada penghulu, iaitu Rasulullah ketika Nabi nak pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi semayang di Masjidil Aqsa. Kemudian bila lepas semayang tu diiktiraf sebagai Imamil Mursalin, imam kepada para rasul, Imamil Mursalin. Dan bulan-bulan pula, bulan daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal jadi sehinggalah ke Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, penghulunya adalah Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita mendidik diri kita untuk dekat kepada Allah sebenarnya. Kita kena buat ini. Kita kena menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk meningkatkan kita punya sebagai peluang keemasan kita untuk meningkatkan amal ibadah dengan pelbagai pengisian kerohanian pada waktu siang dan malamnya. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menghidupkan bulan puasa, Man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan bulan puasa imanan wahtisaban. Okey. Hari ni berjaya bagi kerjasama Lagi berapa minit lagi nak sampai ke BS. Okey. Kurus. Kita akan kaya. Semua akan kaya. Okey, di KL. Akhirnya bawa beg. Okey, berjaya juga jaga kaki. Hidup. Ini kita sedang berjaya, okey, sampai ke BS. Okey, bawa semua tu bawa beg ni. Okey. Akhirnya berjaya juga ke BS. Oh, banyak kotak oh. Oh, kaya lah. Berjaya juga sampai semata. Okey. Sampai agak esok jangan lupa esok kita akan berjaya yang esok kita akan kaya 2023 fikir ibu akan bersetuju kita akan kaya di KL 2023 okeylah dia senyum tidak kalau mendengar dulu duri ayam kalau saya dulu ralahu ma taqaddama min zambi. Dalam bulan Ramadan ini kita kena ingat ada beberapa amalan sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang pertama saya bacakan dia 8. Yang pertama, Nabi mengakhirkan makan sahur, lambatkan sahur. Jangan kita amalkan makan sahur terlalu awal. Ada geng-geng lepak. Lepas tarawih, lepas moreh kan, sambung pula sahur. Tarawih, moreh ke 11. Sahur 1 pagi dekat Najat lagi, dekat kedai mamak lagi. Pukul 1 sahur. Awal lagi tu kita akhirkan ikut sunnah Nabi, iaitu lebih kurang pukul 4, pukul 5, sesuai lah selepas kita dah bangun untuk kita qiyamul lail. Yang kedua, Nabi amalkan sunnah iaitu tadarus Al-Quran dan mengkhatamkannya. Ini pun kita kena buat di bulan puasa ni. Nabi bertadarus bersama dengan Jibril di bulan Ramadan dan khatam beberapa kali ketika bulan Ramadan. Kita ni jangan khatam satu surah pun tak hafal dalam bulan Ramadan ni. Banyakkan bersedekah yang ketiganya.
termasuk memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Besar pahalanya, Nabi sebut, bagi orang-orang yang menyediakan makanan kepada orang puasa. Ni macam akak-akak kita ni, ibu-ibu kita ni, kawan-kawan ibu kita menyediakan makanan. Yang tukang kipas untuk lalat pun besar pahalanya. Besar pahalanya. Senyum je. Besar pahala pada kita lagi. Kerana dia mendapat berkat yang cukup besar kerana menyediakan makanan kepada orang berbuka puasa. Dan juga menyediakan makanan ketika sahur. Yang ni paling payah. Ketika sahur. Nak abah tak kira lah. Abah tak bangun. Puan ngejut dah abah dia. Kan? Yang bangunnya mak tu lah. Menyediakan makanan sahur. Besar pahalanya orang yang menyediakan makanan berbuka dan juga makan sahur kepada orang yang berpuasa. Apatah lagi kalau kita mampu. Kalau orang lelaki ni dia jenis malas sikit nak, kan? Dia tapi duit banyak. Dia beli makanan hantar ke masjid. Orang masjid makan. Beli makanan hantar ke rumah anak yatim. Anak yatim makan. Itu pun besar pahalanya kerana kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Besar pahala pada orang yang memberi makan kepada orang berpuasa. Sebab tu kalau kita tengok orang pergi umrah, kalau kita tengok orang pergi ke Mekah, bila berbuka puasa ni orang ramai sedekah, macam-macam orang sedekah. Sebabnya kita mengejar tu lah nak beri makan kepada orang berbuka puasa. Seterusnya, perbanyakkan berdoa. Nabi kata yang keempat, banyakkan berdoa. Kerana apa? Kerana bila bulan puasa ni futihat abwabul jannah. Allah buka seluas-luasnya abwabul jannah, iaitu pintu-pintu syurga dibuka. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Baca orang ketika semayang. Kalau nak pergi ke masjid pun tak takut dah masuk bulan Ramadan ni. Anak murid saya, boy, anak murid saya cerdik-cerdik juga. Dia KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, anak murid saya. Sekarang ni dia kebat kat sekolah. Jadi saya khabar ke dia, Ustaz, awak kalau nak pergi tarawih malam-malam, abah naik motor, naik kereta, awak pergi naik basikal je. Takutlah Ustaz, basikal. Korang lalu kat bawah pokok tu, kat kubur lagi. Tak ada hantu cakap. Syaitan semua dah diikat. Syaitan semua dah tak ada. Oh, kalau syaitan tak ada, kalau saya muak, saya tutup mulut dah Ustaz. Lah, kalau fikir gitu pula dah. Saya kata, sudah dah budak ni. Dia ingat pula ke syaitan masuk mulut ketika kita muak. Kalau tutup, saya tutup mulut lah, kita muak. Lah, saya kata, itu akhlak, itu adab. Kena tutup mulut juga. Walaupun kata syaitan masuk, kalau tak tutup mulut. Kau pandai juga anak murid kita mikir. Dia fikir kau seperti itu. Kita cerita pasal hantu tadi. Kita kata hantu tak ada, syaitan dah tak ada. Syaitan semua kena ikat. Oh, kalau gitu, kalau muak tak payah tutup mulut lah. Boleh. Syaitan dah tak ada nak masuk. Kena tutup mulut juga. Dia tanya, semalam masjid tak ada. Oh, semalam Jumaat di rumah. Padahal duduk ngerti je. Semalam Jumaat di rumah. Semayang berjemaah di rumah. Ini keluarga ni kita nak bina ni dalam bulan Ramadan. Buatkan semayang berjemaah. Semayang tarawih. Apa jadi imam tarawih? Okay. Masa PKP tu ramai lah yang jadi imam tarawih. Betul tak? Masa PKP tu semua tak lagi masjid. Semayang tarawih di rumah. Sampai kan kita ingat lagi pada 2020 tak boleh semayang raya di masjid. Semayang raya di rumah. Dia ada kayu ni. Cabut batang kayu tu jadikan tongkat. Macam orang baca kutubah. Letak pula dia punya kepala katil tu dekat ujung atas tu. Baca ketubah. Kan? Biar aja. Tengok makanan berapa minit sebelum berbuka. Jangan 7.23. 7.23 tu lah baru duduk kat meja. Jangan. Ataupun 7.22. Ngam-ngam je orang nak buka puasa baru kita panggil duduk kat meja. Kalau boleh awalkan sikit. Kalau 7.23, 7.15 dah duduk dah dekat meja tu. Kumpul, mak dah siap dah hidang. Tengok makanan Nabi ajar. Nabi suruh buat apa? Tengok makanan, syukur dengan makanan yang ada. Itu yang Nabi ajar pada kita. Tengok makanan ni, ya Allah. Hebatnya makanan kita. Macam manalah makanan orang miskin. Macam mana-mana makanan orang yang pelarian. Yang di Syria, yang di Rohingya. Macam mana mereka makan. Hebatnya makanan kita. Cakap ke anak-anak macam tu. Tapi tak cakap pun, doa je. Panggil mereka suruh tengok makanan. Syukur pada makanan yang ada kita ni. Tengok, tabak ada, soya ada, air tebu ada. Air ada, air tembikai. Tembikai lah satu. Jalan depan kat orang tak? Tebu. Tebu lah satu.
Hari tu 5 air kat rumah. Hak minus 1 je lepas. Lepas tu kenyang. Doa tu. Tapi nak macam mana kawan-kawan? Bila kita lalu je kawan-kawan pun panggil. Itu baru air. Itu baru air. Ada yang jual kuih tiaw goreng. Cik bok. Kuih tiaw goreng besar kat bawah. Ustaz, kuih tiaw. Kuih tiaw jalan. Ustaz, nasi ayam pun jalan. Yang makan kuih je. Yang tu tak daya nak makan dah. Air banyak, kuih banyak, campur dengan nasi dengan kuih tiaw lagi. Kan ada depan sikit anak saya, abang-abang nak ni. Macam pop-pop pun dalam juadah berbuka juga. Macam pop-pop. Macam pop-pop pun dalam juadah buka. Betul saya kabur ke rumah saya kan, sekali pergi RM5, sekali pergi RM6, nak sampai 30 hari. Rasa ni kan anak kita ni. Jangan pergi pasal Ramadan semua. Dia sekali kena masuk kat rumah juga lah. Kan kita tak lagi bajet. Apalah, masuk kat rumah kita ajak anak-anak kita masak sama-sama. Hari tu saya tengok rumah saya, dia ajak anak saya. Dia tukar godeng je ni. Mok tuang surat sirap tu dia godeng. Cukup sangatlah. Jadi kan bulan puasa ini, Ramadan ini untuk kita membina keluarga kita. Rapat hubungan dengan anak-anak, dengan keluarga agar mereka ini terbentuk jati diri mereka ini nanti. Untuk sentiasa berpaut kepada keluarga. Kerana anak-anak keluarga yang dibentuk ini, kalau mereka ini sentiasa kita rapatkan hubungan ini, dia tak terdedah dengan benda-benda yang lain. Ini kita bimbang. Kalau dia tak dijaga, tak dibentuk hubungan yang baik dengan mak anak buat hal masing-masing, maka muncullah pelbagai masalah sosial di kalangan anak-anak kita dan keluarga ini. Bulan Ramadan ini juga kita kena ambil peluang untuk kita banyakkan masa dengan anak-anak ini untuk kita ajar tentang sunnah-sunnah Nabi. Ini pun kita kena ajar. Antaranya makan buah kurma. Buah kurma ni, saya tanya ke budak-budak, budak-budak sekolah saya ngajar di sekolah Kedah Kerau 1. Lama dah ngajar di Kerau ni. Daripada 2012 sampai 2022, 2023 ni dah 13 lah, 12 tahun, 13. Betul, sebelum ni sekolah Tersang 1, 6 tahun, 2006 sampai 2012. Saya kalau dengan budak-budak saya tanya, awak makan tak buah kurma? Tak makan. Rupanya budak-budak ni tak ambuh buah kurma ni. Jadi siapa yang kena paksa makan buah kurma ni? Mak ayah lah. Ambil ni pegang makan. Oh tak no. Ni Nabi yang makan, khabar dia. Baru. Dan ajar mereka supaya minum air yang secukupnya. Nabi minum air 3 teguk. 1, 2, 3. Gunakan botol mineral air tebu tu satu sekali dah, sedah je berjalan ni. Jadi kita ajar dia. Nabi minum dalam keadaan yang tertib. Air masak, banyakkan minum air masak. Kalau boleh minum air susu pun lagi bagus. Sekarang ni macam-macam jenis susu dah ada. Susu farm fresh pun ada. Dan banyakkan minum buah-buahan, makan buah-buahan. Ajar juga makan buah-buahan. Mulakan makan dengan buah-buahan. Perut kita jangan ajar terus makan nasi. Ajar makan buah-buah dulu. Kurma dulu, air dulu, buah dulu. Kemudian barulah nak susun dengan nasi. Ataupun dengan kuih dulu, baru nasi yang berat. Ataupun kalau tak nasi, makanlah dulu yang tu. Semayang maghrib, sekarang bawa pula baru makan yang berat. Pun boleh juga. Ramai juga orang buat macam tu. Jadinya bulan Ramadan ini memang banyak kita mengajar diri kita ni untuk dekat kepada Allah. Dan yang paling mahal harganya orang yang berdekatkan diri dengan Allah ni adalah dengan cara mereka ini menafkahkan, menginfakkan hartanya, duitnya ke jalan Allah dengan bersedekah. Ini paling mahal. Karenanya tak ramai orang yang minat bersedekah. Sedangkan bulan Ramadan ini Nabi ajar inilah bulan untuk kita bersedekah. Ajar anak-anak kita supaya rajin masuk duit ke tabung pada bulan Ramadan. Ambil duit hari Jumaat sekarang masuk dalam tabung. Main tarawih sekarang masuk dalam tabung. Jumpa orang susah ketika bazar Ramadan kan masuk tabung dia orang. Ajar anak-anak kita supaya mereka ini sentiasa bersedekah. InsyaAllah kalau anak-anak kita ajarlah benda-benda ni, bersih hatinya. Dan jauh daripada perkara-perkara yang kita tak mahu. Dadah, ekstasi,
pel kuda sebagainya akan jauh. Kerana kita ajar apa yang Nabi didik kita. Nabi didik hati kita. Nabi dia bentuk akhlak kita mulianya. Mulianya Nabi ini. Sebab itulah kita kena beritahu pada anak-anak kita, keluarga kita, bahawa keluarga yang kita bentuk ini adalah keluarga yang mengikut apa yang disyariatkan ataupun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa dah ni? 6.55. Saya kira saya tak ada panjang sangat lah. Sebab sekarang lebih sangat kan. Dan dekat berbuka. Saya ingat pukul 7 kita boleh berhenti lah ya. Jadi untuk akhirnya di penghujung ini, marilah kita bentuk diri kita di bulan Ramadan ini. Membentuk Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Dapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana nak dapat malam Lailatul Qadar? Kita usaha pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil, melalui sembahyang malam Qiyamul Lail. Perbanyakkan Qiyamul Lail untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa yang kita lakukan yang terdahulu, dan kita doa supaya kita tidak ulangnya lagi pada masa akan datang. Saya rasa itu sajalah di Erau. Terima kasih kepada beliau di Erau MBD yang membantu program, yang menjayakan pada program pada hari ini, dan diharapkan program ini dapat diadakan lagi di tempat-tempat lain, insya-Allah. Untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah Tompat Alias dan Tuan Ruzi bin Mat Selek. Datuk Ruzi. Lula. Kita dahulukan Ustaz Abdul Basit. Oh, 1, 2, 3. Oh, okey, mantap. Okey. Okey, beres. Kalau ada highlight, sedap sikit lagu tu dia. Ayanda kita. Terima kasih banyak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, beres. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 2, 3. Okey, beres. KPD barisan line up JPKK, line up ADK ke Dewan Makan dulu, boleh bersedia di sana. Saya nak jumpa klien-klien. Nanti kita sama-sama. Lebih baik cegah. Dadah terkawal 2025. Ini slogan untuk hari inti dadah. Oh, ya apa? Kita buat kempen anti dadah kan? Oh, apa ni? Duduk kampung mana? Oh, apa? Kelantan. Oh, Kelantan. Ramah Kelantan. Kelantan apa ni? Angkat semua, angkat. Nah, tu kamera dua kan, angkat. Apa dia jom? Mari. Ada lagi. Jom. Oh ni pondoknya. Mana? Oh. Nampak sikit gambar buat kerja ke? Oh, betul. Ada video ni. Ada video. Adanya. Oh. Kat bawah lah. Dia duduk. Kena duduk sini. Ha? Kamera ke mana? Assalamualaikum. Kita nak ambil gambar dengan jeng-jeng ni. Tak apa lah. Masuk TV3. Peganglah. Campaign nanti dah ada. Nampak. Nak masuk. Ini satu. Ha. Jangan kena lagi. Mai sini, jelas sini. Sini. Mai menyo. Mana sampai gambar? Adam.
Cameraman. Penting. Aku nak ini. Dirancang. Dirancang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Video lagi, bentar. Video. Boleh tak? Video bo. Video bang. Oh, ekor. Okey. Dah harga. Aduh, teruk sangat. Koyak ni. Dekat. Cak sikit. Selamat puasa. Saya penat. Mana Aijal ni? Ini kan dia pun tak nak. Dia duduk bawah ke? Dia ke bawah je. Sudah. Siapa lagi tak ada air? Tapi Rasa macam bawah air lagi tu. Tumbang lagi. Rumah? Tumbang nak punya tu. Ya. Oh. Tutup ada. Oh, memang. Tarawih. Dia semain tarawih kat gym, guys. Mantap. Toke gym baru.